Itulah. Okey. Macam mana kita nak buat ayat dia, iaitu kita akan ambil berdasarkan Undang-Undang Negeri Melayu itulah. Baik, apa yang diceritakan dalam Undang-Undang Negeri Melayu? Okey, yang menjadi asas pembentukan iaitu, so yang pertama sekali, 4 markah bermakna 2 fakta, 2 huraian. Bila 2 fakta, 2 huraian, satu fakta tu iaitu tentang apa? Tentang amalan sistem raja, iaitu sistem beraja. Di mana kita tahu bahawa amalan sistem beraja yang berdasarkan Undang-Undang Negeri Melayu ini telah diamalkan. Bermakna inilah dia sebagai asas pembentukan perlembagaan, iaitu amalan sistem beraja. Dan satu lagi, semua undang-undang berasaskan pada satu ketika dahulu berasaskan undang-undang, berasaskan hukum apa? Hukum kanun Melaka dan undang-undang laut Melaka. Okey. Jadi asas pembentukan perlembagaan berdasarkan Undang-Undang Negeri Melayu. Okey. So amalan sistem beraja, kita tahu bahawa amalan sistem beraja ini telah diamalkan dengan mengamalkan sistem pemerintahan, pemerintahan raja berkuasa mutlak. So maka di sini kita tahu bahawa segala undang-undang undang-undang berpusat kepada raja. Dan rakyat perlu memberi taat setia. Rakyat akan memberi ketaatsetiaan. Betul. Ketaatsetiaan. Ketaatsetiaan. So amalan sistem beraja, sistem pemerintahan raja berkuasa mutlak, undang-undang berpusat kepada raja dan rakyat memberi ketaatsetiaan. Dan seterusnya, ini kalau cikgu boleh huraikan, iaitu kita ambil ini fakta yang pertama lah. Dan yang ini bawah ni adalah huraian-huraiannya. Dan kemudian yang ini adalah fakta kedua. Berasaskan hukum kanun Melaka dan undang-undang laut Melaka, dan undang-undang negeri lain juga telah mengikut hukum kanun Melaka dan undang-undang Melaka. Seperti apa? Seperti undang-undang Undang-Undang 99 Perak, dan juga hukum kanun Pahang. Jadi kedua undang-undang ini telah kita kata mencontohi hukum kanun Melaka dan undang-undang laut Melaka. So itulah dia asas pembentukan perlembagaan berdasarkan Undang-Undang Negeri-Negeri Melayu. Berasaskan Undang-Undang Negeri-Negeri Melayu. Baik. So korang boleh buat ayat tak daripada sini? Daripada sini korang boleh buat ayat ke? Boleh Tahu tak macam mana nak bina ayat jawapan? Is there anyone here yang ada masalah memberi ayat jawapan? So tak ada masalah Semua okey baik, bagus. So semua tidak ada masalah untuk memberi ayat jawapan. Baik, bagus. Itu yang cikgu nak, supaya kamu semua mahir dalam menjawab soalan-soalan struktur ataupun juga esei. Baik. Soalan C. Mengapakah kuasa barat memperkenalkan sistem perundangan mereka di negara kita? Baik, cuba kamu semua berikan jawapan. Kenapa kuasa barat memperkenalkan sistem perundangan mereka di negara kita? Cikgu naik sikit boleh? Boleh. 4 markah kat sini. Mengapa kuasa barat memperkenalkan sistem perundangan mereka di negara kita? Baik. Antara sistem perundangan yang diperkenalkan di negara kita. Pertama sekali, Charter of Justice. Kita ingat tadi tentang Charter of Justice. Of Justice. Untuk apa sebenarnya Charter of Justice? Adalah untuk melindungi penduduk. Betul?
untuk melindungi penduduk. Kemudian juga kita tahu seterusnya ada lagi undang-undang lain yang diperkenalkan selain daripada itu untuk apa? Untuk untuk menguasai kepentingan kepentingan ekonomi di tanah Melayu. Untuk melindungi penduduk dan satu lagi untuk menguasai kepentingan ekonomi di tanah Melayu. Baik. So, kalau kita lihat di sini untuk melindungi tanah Melayu, untuk melindungi penduduk. Itu fakta yang pertama. Untuk melindungi penduduk. So, kita boleh buat huraian dia, iaitu apa huraian dia? Iaitu kita berikan contoh. Contohnya Charter of Justice. Yang diperkenalkan di mana? Yang telah diperkenalkan di NNS, iaitu Negeri-Negeri Selat. Contohnya Charter of Justice di Negeri Selat yang bertujuan melindungi kepentingan ataupun melindungi penduduk. Pulau Pinang, Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Betul? Itulah dia. Satu. Kemudian untuk menguasai kepentingan ekonomi di tanah Melayu, di mana sistem perundangan seperti kita tahu seperti Akta Tanah dan Cukai dan Akta Cukai. Ini adalah contoh pelbagai undang-undang yang diperkenalkan oleh Kuasa Barat untuk apa? Untuk membolot, bertujuan untuk membolot kekayaan kekayaan hasil bumi di tanah Melayu. So inilah dia, bermakna ayat yang pertama itu adalah fakta dan ayat yang kedua itu adalah huraian. Baik. Nak cikgu suruh korang buat ni ke? Buat ayat ke? Kan cikgu suruh korang buat ayat jawapan garang. Boleh ke nak buat ayat jawapan ni? Okey, dapat? Ingat macam cikgu selalu cakap, biasanya kamu belajar, iaitu kalau nak jawab soalan, kamu akan belajar tentang apa? Kalau nak jawab soalan esei, mesti ada fakta, huraian, contoh, inference. Fakta, huraian, contoh, inference. Dan kadang-kadang fakta, huraian, contoh, inference. Jadi, kalau cikgu lihat sebenarnya, kalau untuk contoh dan juga huraian, kalau kamu dah biasa, it's okay. Boleh guna teknik tu. Tapi kalau kamu tak biasa, just guna teknik fakta dan huraian saja. Fakta, huraian. Itu lebih cepat untuk memberi markah dan lebih cepat untuk kamu siapkan soalan. Baik. So dah ambil jawapan. Nak kita proceed pada soalan seterusnya? Boleh kita proceed pada soalan seterusnya? Boleh Aisyah kata boleh. Yang lain-lain? Boleh boleh. Baik. So kalau macam tu kita akan terus kepada soalan seterusnya, iaitu soalan yang nombor 3. Nyatakan ciri-ciri. Yang ini senang. Baik. Perlembagaan persekutuan dianggap unik kerana mempunyai ciri tradisional dan moden. Nyatakan ciri-ciri perlembagaan persekutuan, iaitu ciri tradisional. Baik. Bila soalan minta tentang ciri tradisional, tengok kepada peruntukan markah. Ciri tradisional. Berapa markah? 3 markah. So terus kita sketch. Ingat, untuk jimat masa, terus sketch. Jangan korang biarkan, takut nanti korang lupa. Baik. So berikan cikgu contoh-contoh ciri tradisional. Yang pertama tentang apa?
Okey. Iaitu yang pertama, apa dia? Cepat, ciri tradisional. Berikan 3. Satu apa? Okey. Ciri tradisional bahasa. Jap. Oh ya ke? Sorry. Patutlah cikgu confuse sikit. Kita terus pergi soalan 3. Korang pun diam aja. Ish, korang ni kan. Korang ni pun kan. Okey, kita pergi soalan nombor 2. Yang korang diam je ni hari ni kenapa ni? Ngantuk mentang-mentang puasa. Ngantuk lah tu. Tak. Nak tanya, ni ngantuk ni puasa ke tak puasa ni? Ngantuk ni pasal puasa ke pasal tak puasa ni? Ya, cikgu puasa. Dave pula yang menjawab. Kan? Okey. Dave pula yang menjawab ya. Okey, baik. Baik, Dave. Okey, Dave. Betul puasa, Dave? Ke tengah hari nanti kejap lagi kau nak lunch nanti? Okey. Oh, tak juga Memang puasa lah. Okey. Bagus. Bagus. Okey. Bagus. Puasa untuk kesihatan. Yes. Puasa untuk kesihatan. Okey. Baik, kita pergi kepada soalan yang kedua. Betul. Untuk kesihatan. Baik. Soalan nombor 2. Raja di bawah berkaitan dengan sejarah penggubalan Perlembagaan Persekutuan di negara kita. Okey, inilah dia yang kita dah belajar itu. Ada 4. Okey, ada 4 tahun di mana sejarah penggubalan Perlembagaan Persekutuan. Nyatakan kuasa yang menggubal undang-undang berikut. Kalau undang-undang di negeri Perak, siapa yang menggubalnya? Okey, iaitu siapa? Okey. Siapa yang menggubal undang-undang di negeri Perak? Iaitu Majlis Negeri. Betul? Betul ke? Undang-undang di Perak dibuat oleh Majlis Negeri. Betul ke tak betul ni? Halo, Assalamualaikum. Korang ni betul. Nasib baik Fina jawab. Yang lain-lain ni mana ni? Yelah, Majlis Negeri Perak lah. Kan? Sebenarnya kalau di Perak, Majlis Negeri Perak. Kalau di Pahang, Majlis Negeri Pahang. Dia macam tu. Kalau majlis, kalau di Johor, Majlis Negeri Johor. Macam tu lah. Dia gitu. Okey. Baik. So, undang-undang di negeri Perak telah digubal oleh Majlis Negeri. Undang-undang di negeri-negeri Selat digubal oleh siapa? Oleh majlis juga kan? Majlis apa? Majlis undangan, Majlis Kaunsil. Majlis undangan. Majlis undangan negeri. Majlis undangan negeri. Ingat undangan tu bukan invitation. Majlis undangan tu maknanya berkaitan dengan undang-undang. So, majlis undang-undang sebenarnya dipanggil majlis undangan. Okey. So, 2 markah. Baik. Soalan B. Apakah perkara yang menjadi terma rujukan? Soalan B. Apakah perkara yang menjadi terma rujukan utama dalam Perjanjian Persekutuan 1957? So, soalan diberi 4 markah. Tapi kita tahu terma rujukan ni ada 5. Dan dia tidak ada huraian. So, kamu kena berikan 4 lah daripada dia. 4 So, cikgu nak kamu berikan. Berikan 4 kita kata sebagai dia punya terma rujukan. So, kamu akan mulakan ayat dengan perkara yang menjadi terma rujukan utama dalam Perjanjian Persekutuan 1957 adalah so sila berikan
Nombor satu apa dia? Nombor satu apa dia? Perkara yang menjadi terma rujukan utama dalam perjanjian persekutuan 1997 adalah okey, baik. Adalah kerajaan. Okey, menubuhkan kerajaan persekutuan yang kukuh. Okey. Okey, macam mana nak masukkan semua fakta cikgu? Okey, boleh je. Okey, selain itu. Okey, selain itu okey, terma rujukan. Okey, rujukan seterusnya adalah menjamin kedudukan raja-raja raja-raja Melayu. Okey. Okey, selain itu, okey, bukan selain itu. Tadi selain itu. Okey. Seterusnya. Seterusnya okey. Okey, menjamin. Okey, menjamin kedudukan. Okey, sekejap kita buat belah ke bawah. Kedudukan istimewa orang Melayu. Okey. Dan okey, kewarganegaraan yang sama. Kewarganegaraan yang sama okey juga menjadi okey terma rujukan utama. So dia begitu. Ingat untuk ayat yang terakhir tu, okey, kalau kamu lihat cikgu tidak menamatkan ayat itu dengan apa kewarganegaraan yang sama. Maknanya fakta saja, tidak. Cikgu okey akan tamatkan dengan dia punya ayat kepala balik, iaitu menjadi terma rujukan utama. Sebab kalau tak buat itu, ayat itu tergantung. Ya, ayat itu tergantung. Jadi kita kena lengkapkan ayat tu dengan subjek dan predikat. So dua-dua pertama tu predikat. So yang belakang tu jadi subjek dia sebenarnya. Jadi macam itulah. Kan? Kita faham kan? Setiap ayat mesti ada apa? Subjek dan predikat. Betul? Jadi itu cara dia. Okey. Baik. Soalan yang C. Okey, pada pendapat anda, mengapakah perlembagaan penting bagi sesebuah negara? Okey. So, kita sama juga teknik dia, iaitu kita akan terus kepada okey, perlembagaan okey penting bagi sesebuah negara. Pada pendapat anda. Okey, tengok 4 markah. So kita akan buat 2 fakta, 2 huraian. Okey, kenapa perlembagaan penting? Okey. So kita sketch dulu. Perlembagaan penting untuk apa? Guys, bagi guys. Perlembagaan penting untuk apa? Perlembagaan penting untuk apa? Menjamin apa? Okey, iaitu untuk apa perlembagaan? Okey, kita ambil pertama sekali iaitu sebagai panduan. Okey, kepada pihak pemerintah, Okey, itu satu. Okey, satu lagi, untuk perlembagaan penting bagi membawa kestabilan politik. Pada pemerintah, dan pemerintah boleh mencapai apa supaya dapat mencapai kestabilan politik. Okey. Okey. Baik, selain itu, perlembagaan penting untuk apa? Untuk menjamin keharmonian. Keharmonian dan kesejahteraan negara. Di mana bagaimana cara menjamin keharmonian dan kesejahteraan, iaitu dengan kewujudan undang-undang yang memelihara hak dan keadilan keadilan rakyat. Keadilan untuk rakyat. Yes.
Okey, so ini akan menjamin keharmonian dan kesejahteraan negara. Ya, dan juga membawa kepada keamanan, betul. Membawa kepada keamanan negara. Okey, boleh ambil. Menjamin kedaulatan pun boleh juga. Soalan ni soalan kebat. Ingat bila soalan kebat kamu kena mulakan dengan pada pendapat saya. Ya, pada pendapat saya. So, pada pendapat saya, perlembagaan penting bagi sebuah negara, untuk panduan kepada pemerintah bagi mencapai keadilan atau kestabilan politik. Okey, baik. Cikgu baru perasan bahawa sebenarnya sekejap lagi cikgu akan masuk kepada Google Meet untuk ada meeting dengan guru-guru daripada SMK Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor. Okey, sebab hari ni adalah hari macam hari report card lah. Okey, hari report card. Dan bila masuk Google Meet, so diorang minta untuk onkan kamera. So bila onkan kamera, cikgu tak boleh nak pasang dua kamera di Zoom dan juga di Google Meet. So I have to left. Cikgu kena left group. Okay, left Zoom. Tapi bila left Zoom, masalahnya cikgu host. So bila cikgu host, bermakna cikgu kena close Zoom ini dulu. Dan kemudian baru on balik. Maknanya selepas habis tu baru dah habis selesai urusan cikgu, baru cikgu on balik. Okay, so cikgu harap kamu kamu beri cikgu masa dalam 10 minit saja. Okay, untuk cikgu selesaikan urusan hari ibu bapa ni dan kemudian kita sambung belajar. Boleh tak? So kita kena keluar dululah. Boleh kena keluar Syah, sebab kena pakai Google Meet kena pakai kamera. So kamera tak boleh buat dua kamera Zoom dengan kamera Google Meet, nanti dia konflik. Ya. Nanti masuk dalam pukul 12.22 ataupun pakai link yang sama juga. Okay. So nanti korang just klik je lah. Cikgu panggil dalam grup lah. Okay, nanti cikgu panggil dalam grup. Okay, dalam grup nanti cikgu panggil, iaitu cikgu kata okay, semua boleh masuk. Dan kepada para pelajar yang lain tu, still gunakan link yang sama link yang sama untuk masuk standby. Okay. Okay, jadi itu sebenarnya urusan anak-anak kan. Korang pun okay, pastinya hari ibu bapa, hari guru, korang nak ibu bapa masuk kan. Okay, ambil tahu pasal kamu kan. Jadi so ini yang cikgu kena buat lah untuk anak cikgu. So cikgu keluar sekejap Okay, so cikgu keluar sekarang. So kita jumpa kejap lagi. Okay, kita sambung sekejap lagi. Okay, sementara itu kamu buat latihan dulu ya. Jangan main kat luar. Okay, Marisa, Venus, pastikan tulis nama siapa bising. Okay, bye.